Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara pengurusi Yang Muhammad Ketua Menteri Lingkungan Ing, sahabat saya Mat Sabu, Kepala Presiden PAS, Datuk Mansor, ada Malim Sukarya Miri, Tuan Guru Wajib Talib, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Terima kasih atas kesudian hadir malam ini. Sambutan biasa, sambutan luar biasa. Saya ucap terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang memberikan harapan kepada kita. Karena bukan saja Matampau, Bukit Mentajam, Tasik Gerugo, Ibu Tebal dan kawasan-kawasan tertinggal daripada Pulau Pinang, ada juga daripada selatan Kedah, utara Perak yang turut hadir. Terima kasih. Ini masih Oktober. Izinkan saya singkap kembali pengalaman kerana Matampau ini punya sejarah tersendiri. Jadi saya minta maaf dan saya nak mulakan dengan bicara hati. September Oktober ini bulan-bulan derita kerana saya dipecat bulan September, ditangkap, dipukul, kemudian mengalami detik-detik yang agak payah juga. Jadi walaupun saya kata saya maafkan, tetapi tidak mudah untuk diiris, ya, dipadamkan daripada ingatan saya. Dan saya juga kenangkan Azizah, anak-anak, Allahyarham ibu saya yang juga meninggal masa saya di dalam penjara. Dan kalau ditanya pengalaman 6 tahun dalam penjara yang paling susah apa dia? Iaitu bila dengan berita Mak Yan sakit tenang, kemudian tak dapat saya kunjung, sehinggalah sudah tenang betul dengan hampir nazar baru saya dikeluarkan. Dan kata Dr. Azman, ibu anda bukan saja kuat tetapi sangat kasih anda. Dia tunggu saya sampai, cium dia, baca Yasin, selesai saja dia mengembuskan nafas akhir. Jadi sebab itu walaupun ada riang dan dengar pidato yang semangat, saya minta maaf karena pikiran saya terganggu dengan itu. Tentu kita mendoakan dan saya minta tuan-tuan baca Fatihah dan mendoakan, ya. Tapi saya ini kerana sosoknya itu tidak mahu membebankan. Jadi selalu kalau saya jumpa dia di mahkamah dia datang, saya nanti peluk dia, maaf doa dia juga ni, Bismillahirrahmanirrahim ni, kita ada doa sikit, kemudian saya nanti bagi dia gembira. Kata saya suruh peluk dan saya ingat ibu keroncong ke film yang lama untuk dibawa ke hati. Kalau tidak, dia sedih selalu. Macam Azizah dan anak-anakku datang ke mahkamah, syaratnya jangan siapa nangis. Maka sampai kita doa, kemudian cek anak-anak apa yang Quran yang dia hafal, kemudian tanya pasal pengajian, kemudian nyanyi sikit lagu Piramli ke apa. Jadi orang penjara dia keliru nak baca macam mana. Saya dengan ibu saya gitu, tiap kali jumpa saya ingat, tak bertempat nak mengadu, alam keliling membisu, kalau ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Oh ibu, marilah bersama menyaksi hidupku derita
sampai mati, tak bertempat nak mengadu. Alam keliling membisu, kalau ada ayah dan ibu, takkan nasibku begitu. Tapi alhamdulillah kita lalui, dan kita anggap bila saya keluar 2004 dengan sahabat-sahabat, Guan Ing juga merekod dalam penjara kerana perjuangkan nasib seorang anak Melayu yang menjadi mangsa Rogol. Dia di penjara, tapi sudah-sudah Pulau Pinang hati mulia, orang banduan penjara Kajang diangkat menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan bukan sekadar Ketua Menteri yang baik, yang punya rekod yang pada hemat saya Ketua Menteri terbaik dalam sejarah negeri Pulau Pinang. DAP bersama PAS sejak almarhum Fadil Noh tunjukkan rasa kasih sayang luar biasa. Saya tidak pernah mungkin lupa biasa. Ya, betul keluarga, betul ada keadilan, tapi PAS Ustaz Fadil Noh itu berdiri dengan setia, sahabat sejati dari awal. Malah sebelum saya kena pecat, dia dengar angin tiap malam solat hajat di rumah. Dan PAS pertahankan. Walaupun pengalaman mereka tidak mudah. Walaupun saya semasa dalam UMNO memang lawan mereka. Dan selepas itu ramai juga ditangkap, termasuk seorang Mat Sabu. Maka oleh itu pengalaman ini, walaupun saya singkap pengalaman 98 itu, saya kepada rakan-rakan di Keadilan dan Mat Sabu dan pimpinan PAS, saya nak ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih penghargaan yang saya setinggi. Dan kepada semua rakan-rakan di Permatan Pauh, tentulah ini kubu kita dalam keadaan sukar bagaimanapun memang dapat pertahankan, jadi saya ucap terima kasih. Saudara, saya pagi tadi sampai dari Kota Kinabalu naik Air Asia 7 pagi setelah 2 hari di Sabah. Saya pergi ke Pensiangan, pergunungan, kawasan pedalaman, kemudian Keningau, Tenom, Pensiangan, Keningau, Kubu, Kadazan, Dusun Murut, majoriti besar orang Kristian. Papar, majoriti orang Islam walaupun campur yang lain. Tawau, ini semua 2 hari yang lain lalu. Lahad Datu, mengejutkan kerana Lahad Datu ini kubu terkuat UMNO Sabah. Sudah tengok ribuan rakyat yang menyambut kita di Lahad Datu. Mana ada kubu UMNO sekarang? Keningau, saya tengok ribuan. Ini kawasan Kadazan. Saudara, tanya sama Najib, mengapa kau goyang? Nanti jawab Najib, Sabah dah hilang. Ini dia. Sebab itu dia umum tadi 2.8 bilion ringgit untuk Sabah. Saya nak tanya Guan Ing, Pulau Pinang dia umum berapa? 2.8 bilion tambahan untuk Sabah sebab dia dah goyang. Saya nak beritahu Najib, dengar abang kamu cakap, I'm sorry Najib, it's too late. Ya, it's gone. You kena siap nak jadi bagaimana nak jadi seorang ketua pembangkang yang baik di Parlimen Malaysia, InsyaAllah. Jadi saudara, kubu mereka sudah habis. Sebab apa? Ini yang jawapan yang selalu cara konsisten saya bagikan. Kita kena kerja sekuat mungkin, dan kita kena yakin dengan perjuangan kita, istiqamah, dan percaya bahawa
Kalau kita jelaskan dengan benar dan tepat, beri fakta, rakyat itu ada hikmah, ada wisdom dengan izin Allah. Rakyat itu tidak bodoh. Tidak semua profesor, karena kita tahu juga Profesor Kangkung ya. Tidak semua mesti lulus universiti. Tetapi rakyat tahu. Bagaimana orang Keningau, orang Pesiangan, yang pendalaman, orang Lahad Datu yang miskin betul-betul boleh terdedah dengan maklumat. Dia tahu Keningau, keliling dia kawasan balak yang besar-besar. Dia turun-temurun ratusan tahun hidup di situ. Balak diangkut oleh tauke-tauke dengan keluarga menteri, dan dia hidup melarat seperti itu. Mustahil dia tak ada habuan. Lori datang kosong, ambil balak, lori pergi penuh, dia dapat habuk. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, keadaan tidak berubah. Tanah adat dirampas. Jadi kalau ada orang menganggap kekuatan Pulau Pinang saja tidak cukup, saya nak jawab, kita harus perkuatkan lagi Pulau Pinang. Jangan ada satu kawasan parlimen atau negeri yang tewas kali ini. Sebab kita bukan saja perlu pertahankan kerajaan Pakatan Rakyat di bawah pimpinan Saudara Lim Guan Eng di Pulau Pinang, tapi kita mau kursi yang cukup kuat untuk menawan Putrajaya. Ada orang nasihat saya, dia kata, Anwar, kalau nak menang beberapa kursi tak cukup. Mesti menang dengan meyakinkan, sehingga tidak berani pengacau-pengacau dan pelampau-pelampau UMNO menggugat kekuatan kamu. Dia, kalau kita pergi majlis, ada 30 orang sambut, maka Perkasa akan campak cat di bas. Kalau ada sambutan itu, kita pergi jumpa di kedai 2-30 orang, dia maki kita, baling batu pada kita. Sudah ingat? Di Lembah Pantai, saya dengan Nurizah berucap, dibaling batu dan botol kepada kita. Naik kereta pergi Johor, dipecahkan. Naik bas, dilempar cat, kita kekalkan cat di situ. Cermin pecah, kena ganti lah, pasal driver tak biar bawa. Sebab itu baru-baru ni saya naik jet. Orang tanya, utusan UMNO ni marah, pasal apa Anwar naik jet? Aku naik jet pasal apa baling batu tak sampai. Bodoh. Cat baling tak kena, jet zoom naik teh. Aku tengok balik. Tapi sebenarnya sudah, yang sebenarnya apa dia? Sekarang ini ada pengarah-pengarah syarikat besar, dia bagi pinjam. Pasal apa dia bagi pinjam? Ini tokoh-tokoh besar ni nak bagi pinjam. Dia bagi pinjam ini sebab dia tahu Pakatan Rakyat nak menang, nak tawan Putrajaya. Sebab tu dia bagi pinjam. Kalau tidak, dia tak bagi. Dan sekarang ini saya bagi tahu 5 dah queue nak bagi pinjam. Dia Datuk Bidang Api bagi tahu nanti 3 hari naik ke terbang. Orang siapa nak naik, daftar ke Tuan Mansur. Saya bagi 2-3 tempat kosong. Bila lagi tak ada jet. Sudah, maknanya ada perubahan yang nyata sekarang. Tetapi kena ingat, karena kalau kita ingat menang saja dan lupa landasan garis perjuangan kita, itu kita akan silap. Sebab itu lebih kuat harapan kita untuk menang, lebih kuat kita patut pijak kepada landasan perjuangan kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita kena ingat. Orang kata tadi Mak Sabu ulas panjang mengenai fitnah. Kalau tak ada, modal apa? Nak cakap soal ekonomi, UMNO kalah. Nak cakap soal rasuah, dia kalah. Nak cakap pasal pendidikan, dia kalah. Nak cakap pasal PTN, dia terterak. Nak cakap harga minyak, dia mampu. Habisnya, kita dah jadi Kristian. PAS ni dah hilang pedoman. PAS bukan parti Islam lagi dah. Anwar ni sanggup gadai apa pun asalkan jadi Perdana Menteri. Dan kata Abdul Fattah Mahathir, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan jual negeri ini kepada China. Dan dia sekarang jadi alat Soros. Tengok-tengok,
gambar Soros terpampang dengan Dr. Mahathir. Kemudian mengatakan itu Datuk Najib yang mengatakan kita ini khianat kerana minta sokongan, ya. Sengih yang kering busi. Itu dia. Kalau keluar utusan Soros pengkhianat, penjenayah, perompak wang. Rupanya Soros pun dia tahu nak kawan dengan siapa. Ini kenyataan. Dengan Najib bukan sekadar jumpa di sini, buat pertemuan khas di New York dengan Soros. Saudara, saya tak ada masalah jumpa, tetapi fitnah orang yang berlaku. Kadang sebab itu ditunjukkan terang dan nyata. Terang dan nyata. Datuk Najib ada gambar, betul-betul tak keluar sini. Ada foto dia dengan Soros di New York. Tapi yang difitnah kita. Tapi masalah macam Mas Sabu kata, ini masalahnya kita ini kerana ada orang kita senang sangat tergoyah. Senang sangat. Kita cakap soal perjuangan, soal jihad, soal istiqamah, tapi mudah sangat dipermainkan oleh utusan dan UMNO. Sebab itu saya kepada kawan-kawan dalam pimpinan keadilan 2 hari yang lalu, saya minta semuanya baca kenyataan tegas Tuan Guru Abdul Hadi Awang, tahalluf siasi, pendirian tentang kebijaksanaan politik yang berteraskan kepada prinsip dan hubungan kerjasama dengan semua pihak. Dan saya tidak, walaupun saya dalam keadilan, saya setuju pendirian itu, iaitu bagaimana parti Islam PAS, seorang Muslim yang komited, mesti harus ada kebijaksanaan dan kematangan. Dia dah diperalatkan. Sudah tahu beberapa bulan yang lalu saya bicara soal buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya nak tutup sedikit saja lagi. Dan saya jumpa Syekh Qaradawi, ya, dan saya dah sebut di sini di Taman Gok Pau dulu, buku dia Thawrah Sya'ab. Masa itu belum diterjemahkan. Sekarang sudah diterjemahkan, Kebangkitan Rakyat. Qaradawi ni ulama besar. Dia teliti. Dia tak mau sebut Ar-Rabi' Al-Arabi. Dia tak mau sebut Arab Spring. Kan dia kata kebangkitan rakyat, hurriyah, kebebasan, keadilan, ini bukan musim. Mesti tuntutan umat Islam dan rakyat senantiasa. Itu yang dia kata. Sebab itu dia sebut Thawrah Sya'ab. Dia ada jawab soal demonstrasi. Dia dah jawab soal sirri, dakwah di peringkat awal secara rahsia di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kemudian Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an dan Sayyidina Hamzah diizinkan untuk menyebarkan dakwah secara terang. Mereka buat 2 kumpulan, 2 barisan, bukan barisan nasional, barisan Islam, dan berlarak march ke Kaabah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak Quraisy dah mula takut. Ini kata Qaradawi, tunjuk perasaan pertama dalam sejarah Islam. Niat itu mesti betul. Kita berhimpun, niat apa? Nak bongkar? Nak balas dendam? Kita menang, kita nak perintah Putrajaya. Sebab apa? Niat itu penting. Kita ada perhimpunan, sudah Mak Sabu sebut, bersih, termasuk 3 November ini di Seremban. Untuk apa? Niatnya itu apa? Kalau niatnya bersih untuk jamin jangan ada penipuan, jangan ada kecoh. Saya bawa baru ini, walaupun Tan Sri Aziz SPR dia kecam saya, tak bertanggungjawab. Aziz, kamu jawab dulu. Ada 4 juta orang yang nama alamat tak lengkap, ada 1 juta nama IC tak. Ini apa dia pilihan raya macam ni? Kerana tujuannya nak tipu. Sudah, saya hanya bertanggungjawab bila diangkat oleh kawan-kawan daripada PAS di AP Keadilan. Bagi kepada saya bertanggungjawab menyampaikan, menerangkan. Tanggungjawab SPR itu bukan nak berlawan kita dari segi politik. Dia kalau nak lawan, dia letak jawatan, dia bertanding di pilihan raya dan kita lawan dia. Tetapi kalau sebagai SPR, dia kena teliti. Jadi niat kita bantah itu nak tunjuk kekuatan, unjuk rasa
kalau niatnya itu berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Qaradawi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kerjasama untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jamin pilihan gaya bersih. Di Mesir tunjuk perasaan, gulingkan Hosni Mubarak yang zalim, maka diharuskan. Yang dilarang apa? Kerjasama untuk buat kejahatan dan perseteruan, pakat, curi bala, tak boleh. Pakat, ambil komisen kapal Islam, tak boleh. Pakat, curi lembu kondo, tak boleh. Yang ni pakat, yang tu boleh. Pakat bersih, salah. Rasuah bilion-bilion, senyap. Buat kursus Biro Tata Negara. Kadang-kadang pegawai special branch, saya nak bagi tahu pegawai special branch, belum tentu. Keadaan sekarang akan menunjukkan kemungkinan besar Pakatan Rakyat akan menang, insyaAllah. Jadi saya minta polis dan special branch buat kerja secara profesional. Jangan guna untuk hasut dan khianat dan anggap kamu dah kuasa semua. Saudara, what are you compared to Hosni Mubarak? You are nothing. What are you compared to Soeharto? You are nothing. Jangan takabur. Kalau Allah tak izinkan kamu menipu terus dalam memerintah, kamu tidak akan bertahan. Saya tidak mengambil sikap nak memusuh orang UMNO di bawah. Saya tidak mengambil sikap memusuh orang polis di bawah, kerana saya tahu ramai polis yang bersama kita. Saya berjalan dari Keningau sampai ke airport, kita akan Kota Kinabalu. Saya jumpa tak kurang daripada 30-40 polis yang semuanya cara baik bisik, Datuk Seri, we are for you, we pray for your success. Jadi yang saya tegur dan naik nada ini kerana kadang-kadang melampau. Bawa perhimpunan tertutup, kerja kamu hasut, hina kita. Wah, kita tidak akan benarkan. Kamu siapa? Malaikat? Kamu Tuhan? No way we will allow UMNO to be defeated, untuk dikalahkan. Tak betul sikap begitu, saudara. Sebab itu kita kena bagi peringatan yang betul. Keadaan sekarang tidak macam 10 tahun yang lalu. Keadaan sekarang itu garis di antara menang kalah itu lain. Saya tidak mau cerita panjang seperti walaupun Saifuddin Nasution sebut pengalaman saya makan tengah hari anjuran Speaker Parlimen dan Tan Sri Muhyiddin ada di situ. Saya jambang baik masalah air di Selangor, kami dah selesai, okey. Kemudian dia tanya saya, "Ini makan apa?" Jadi makan nasi. Nampak kuat sangat ni. Saya pergi Sabah, saya pergi Tebrau, saya pergi naik bas, saya pergi naik lori, saya pergi naik motor. Saya kata, iyalah kita kejar. Dah sungguh-sungguh nampak kuat. Saya tak maulah jawab. Kesal saya kata, tak apalah, kita makan biasa. Saya makan madu lebih sikit. Nak menikah lebih madu, tak boleh madu makan boleh lah. Dia kata, no, I fikir apa dia you. Nampak sungguh-sungguh. Saya jawab macam ni, Muhyiddin. Alright, you tanya, anak jawab. You tahu pasal kita sungguh-sungguh. Kita sebenarnya nak lawan you. Ya, pasal kita tak mau kezaliman. Kita nak bela nasib rakyat. Kita nak tentukan Malaysia ini makmur dan cukup kalau kita hentikan kezaliman dan rasuah di kalangan pimpinan. Berhenti dekat tu ya. Tapi satu lagi yang dia kata, tolong selesaikan masalah air Selangor. Saya kata saya setuju. Kerana dia kata tak tentulah, boleh jadi kami menang pun, undang-undang tu dia kena laksanakan. Boleh jadi you menang. Saya kata ini kali pertama seorang pemimpin kanan UMNO yang mengatakan boleh jadi juga you menang. Jadi kalau begitu, kalau timbalan Presiden UMNO cakap begitu, yang ketua-ketua UMNO cawangan dekat-dekat ni janganlah sombong sangat. Ini yang saya nak sebut. Kerana kita tak mau berkelahi dengan di bawah. Kita soal prinsip. Ingat tadi disebut tentang belanjawan negara. Ketua Menteri bersebut 2 jam diserang negeri-negeri Pakatan Rakyat itu sudah merosakkan. Tak ada langsung yang baik. Itu pertama. Maknanya Kelantan, Kedah, Pulau Pinang dan Selangor gagal mengikut Datuk Najib Menteri Kewangan. Yang kedua,
Pakatan Rakyat khususnya Ketua Pembangkang tak reti ekonomi, akan menjahanamkan ekonomi, tidak bertanggung jawab, khianat kepada negara, dan akan memusnahkan ekonomi kerana janji yang bukan-bukan yang tak boleh dilaksanakan, termasuk nak batalkan PTPTN. Kata dia, UMNO pun tepuk. Jadi orang mesti orang tepuk kuat sekarang. Orang gerakan tak ada langsung. Sudah lepas habis, dia akan Ketua Pembangkang belah sini, Perdana Menteri belah depan. Dia betul-betul berdepan. Ini sekarang lah, depan pilihan raya kita tukar lah, saya senang sini, InsyaAllah. Tapi lepas itu saya kata-kata, Amboi Najib, you ni bantam kita, kau kasak sungguh no. Tak ada lah. Saya kata kalau begini, kita debat dah Najib. Debat. Tu je Azmi lagi kaya debat. Debat Azmi tu ada debat ya. Baik, kalau tak mau debat Najib, hari Isnin masa saya bahas you datang. Jangan kat beg dia keluar. Tapi kalau bersyarah, hari-hari hentam kita. Nak berdepan tak mau. Saya nak jawab pasal apa kita kata boleh turun ke harga minyak. Saya nak jawab macam mana kita boleh batalkan PTPTN. Sudah tahu saya tegang macam mana Turki lakukan. Turki tidak ada minyak. Turki negara yang tidak ada minyak, tidak ada, terpaksa import minyak, tetapi mampu. Sebab apa? Sebab niat kita mentadbir itu untuk apa? Bukan nak timbulkan permusuhan. Sudah majoriti yang ada dari Melayu, Cina pun ada, India pun ada. Sepanjang 2 hari semalam saya dengan Kadazan, Murud, Dusun, Kristian, Muslim di Sabah. Sudah, yang kita nak angkat ni semua, apa yang kita nak khianat apa? Betul Mak Sabu kita takkan, bukan soal takkan, dia memang tak musabah, tak masuk akal. Oh dia bimbang sebab pemimpin DAP dia, Cina DAP ni lain, memang lain. Cina DAP nampak tegas, cerdik, ya. Jadi kita nak minta apa? Cina yang bodoh, yang jahat jadi kawan kita. Saya tak ada masalah. Kalau kita ada Cina DAP yang cerdik dan rajin, kita pilih pimpinan Melayu yang cerdik, yang rajin, kerjasama dengan orang itu. Dan yang baik, yang pentingnya apa yang persamaan kita dengan mereka? Bersih, tolak rasuah, jaga rakyat, pastikan ekonomi kukuh. Saya tak ada bagi tahu apa yang percanggahan. Ada masalah, saya dah bangkitkan. Orang Melayu ni perlu apa? Mikrokredit, perniagaan kecil. Orang Melayu perlu apa di Pulau Pinang? Perumahan. Tapi saya nak bagi tahu, ini utamanya tanggungjawab kerajaan persekutuan. Saya pernah jaga UMNO Pulau Pinang. Saya pernah jaga jawatankuasa pemandu Pulau Pinang. Semua peruntukan pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang itu dari Kementerian Keuangan, bukan daripada kerajaan negeri. Itu dulu. Kerajaan negeri ini hanya untuk menjadi pemangkin, facilitate kelulusan. Projek Perta, projek Perda, projek perumahan, projek gerai, kompleks perniagaan, semuanya uang daripada kerajaan persekutuan. Saya ingat saya pengurusikan. Sekarang ini nak dibebankan semua kepada kerajaan negeri. Saya nak beritahu sudah Lim Guan Eng ada Mansur, saya masih nak ucap terima kasih kerana kali pertama kerajaan negeri buat rumah mampu milik paling tinggi dalam sejarah, RM500 bilion diluluskan oleh kerajaan negeri. Noh Yaakob kata itulah kerajaan negeri tak beri kerjasama. Kerjasama apa? Mana ada kelulusan wang? Jadi saudara, kita kena tahu Kuala UMNO ni dia buat cara itu. Tanggungjawab kita dalam undang-undang perumahan itu Kementerian Perumahan. Saya masa saya Menteri Keuangan, saya ambil alih sebagai yang bekerja Kementerian Perumahan. Memang betul, bukan kerja Kementerian Keuangan, tapi saya tengok seluruh perumahan. Kerajaan negeri nak bagi tanah cukup susah. Saya masih ingat di Selangor, Melayu jaga. Bila minta tanah untuk rumah rakyat, dia kata tanah tak cukup. Tapi pada masa itu di Selangor ada 17 golf courses yang baru, padang golf yang baru 17. Bila minta tanah untuk rumah rakyat, tidak ada. Jadi saya telefon Menteri Besar, saya kata 2 minggu lagi saya nak pergi lancar. Ada lah tanah.
Tapi pasal apa terhenti ke situ? Wang dari mana? Wang kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri buat apa? Kalau ada tanah, bagi tanah. Kalau tidak, dia percepatkan kelulusan dan permudahkan kelulusan dan turunkan cukai supaya rumah tu mampu dimiliki oleh rakyat. Tapi sekarang ini yang disalahkan Pulau Pinang. Jadi bila Pasir Salak bangun, tengok dia kata Matampau tak macam dulu. Dulu pejuang Melayu dan Islam. Saya nak tanya pasal Bumi Putra sekarang habis di Pulau Pinang. Tak ada syarikat Bumi Putra yang dapat kontrak di Pulau Pinang. Saya jawab, dan kebetulan masa itu ada lagi ahli parlimen Saifuddin bagi keterangan. Dalam masa itu Ketua Menteri ada. Jadi saya bagi laluan Ketua Menteri, dia jawab, ini kontrak jalan Bukit Mentajam, ada tender, syarikat Bumi Putra yang menang dapat. Bukan je projek kecil. Ada tender insurans takaful untuk Pulau Pinang, tender yang menang syarikat takaful, syarikat Islam yang dapat. Sudah, saya tak kata saya tahu semua atau puas hati semua. Lim Wan Ing ada, dia dengar. Saya selalu kata, saya sokong, ambil tahu sikit lagi. Masalah perumahan, buat. Dan bila dia buat, saya setuju. Ada lagi rancangan umpamanya kita ada di Ampangan, ada rumah-rumah lama yang Malih Perbandaran sedang melakukan. Satu dah dibuat di Lutung, satu lagi dilangkah di sini. Projek lama, rumah daif. Kita buat cara demokratik, panggil, runding dengan orang, buat taman rekreasi. Ini langkah-langkah yang dulu tak terbuat, sekarang boleh buat kerana kerajaan negeri bantu. Ada syarikat termasuk swasta, runding dengan rakyat, tanya apa mereka mau, bagaimana nak bersihkan, bagaimana nak adakan taman rekreasi, dan kita jalankan. Saudara, saya nak beritahu perumahan ini sepatutnya kerajaan persekutuan, tapi tidak dilakukan. Jadi kita harus terima. Saya, yalah, ada orang kata Anwar dia kena puji lah pasal DAP sokong dia jadi Perdana Menteri. Saya nak keluarkan fakta. Kita mesyuarat selalu. Hari Selasa ni kita mesyuarat lagi balik Pakatan Rakyat, pimpinan keadilan, pimpinan PAS, pimpinan DAP, dan kita runding. Ini persefahaman yang perlu, saudara. Saya tak bimbang sangat di Pulau Pinang dan Selangor, tetapi banyak negeri dia tak tahu. Sebab itu saya juga cadangkan kepada kerajaan negeri, khususnya Ketua Menteri, buat sebaran, cetak dan edar. Jangan fitnah macam UMNO buat. Edar kepada semua apa yang kita lakukan, peruntukan Malih Agama, kelulusan untuk rumah mampu milik, projek-projek macam projek perumahan Ampang yang ni Seberang Jaya tadi, kita terangkan untuk anak Melayu Pulau Pinang, anak Cina, anak India faham, dan juga kita edar tu di luar, kerana isu ini dipermainkan di luar. Jadi saudara, saya terangkan di Parlimen langkah-langkah diambil oleh Pulau Pinang. Takkan macam mana saya nak tak puji macam mana? Hutang daripada ratus juta, 630 juta hutang 2008. Sekarang Pulau Pinang hutang tinggal 30 juta. Saya ingat setahun dua lagi habis ya? Katalah menang Barisan Nasional, 30 juta hutang sekarang, 2 tahun lagi naik balik 600 juta. Kelantan, walaupun negeri itu dikata relatif miskin, tetapi Kelantan paling berjaya menghapuskan kadar kemiskinan di negara ini. Selepas Selangor, Kuala Lumpur, Kelantan menghapuskan kemiskinan. Walaupun dengan langkah Pulau Pinang menghapuskan kemiskinan TK, itu lebih baik. Balak, tengok Balak di Kedah. Ini kadar kemiskinan Kelantan, Kedah. Kedah Balak, Ustaz Azizan, lambat betul. Dulu 8 juta hasil. Tengok, tahun 2008 kita ambil alih, hasil 9 juta. Tanah macam tu juga, besar macam tu juga, tapi hasil 9 juta. Sekarang ini tanah besar macam tu juga, hasil 80 juta. Soalnya 70 juta tu siapa? Menteri Kedah. Orang UMNO tak boleh fikir. Saya dulu pun UMNO.
Tapi kalau saya takkan boleh terima begitu bulat-bulat semata-mata kerana ta'assub dengan parti. Ini kita kena lawan berdasarkan fakta. Ini ekonomi negeri. Selangor lebih lagi lah, kerana Selangor kebetulan negeri yang dianggap kaya, mudah-mudahan diberi kepada rakyat tu lebih banyak. Tetapi sekarang saya nak tentu sikit tentang national. Ini tak apa, kita pergi Pulau Pinang memang dah, sudah ada tahu lah. Tengok Selangor, berapa simpanan dia, macam Pulau Pinang dekat 2,000 juta. Pulau Selangor paling akhir sekarang dengan 2,300 ke 2,200 juta simpanan. Walaupun saya beritahu betul besar yang disimpan banyak sangat. Lagi ada orang miskin, lagi ada rumah tak repair, kena guna untuk repair. Jangan guna simpan yang banyak sangat. Itu kepahaman saya bagi nasihat lah. Tetapi saudara kena tahu, ekonomi negara diurus dengan cekap. Kalau kita sokong pimpinan ini sebab apa? Dia pegang amanah. Macam Najib, dia tak boleh, dia beli umum. Sabar, 2,800 juta nak kalah, tahan lah. 50 bilion pun dia beli umum. Nak bayar hutang siapa? Kita nak kena bayar apa? Saya masa jadi Menteri Kewangan, hutang banyak, saya ambil alih. Jadi dalam masa berapa tahun seimbang lebih, saya bayar hutang lama. Berapa hutang saya bayar? Tengok, saya bayar dalam masa 3 tahun 4 tahun itu 12 bilion hutang lama, prepayment. Tengok, jadi masa yang paling kurang hutang masa saya Menteri Kewangan. Masa yang paling banyak hutang Menteri Kewangan yang paling bijak dalam sejarah, Najib Razak. Boleh tanya, dia pandai. Pandai apa? Sudah meniaga, daripada orang hutang 10,000 sudah hutang 10 juta. Tapi pandai. Sebab itu, tengok baki fiskal. Satu-satu masa yang lebih ni, masa lebih itu hanya masa, ya bukan nak cerita saya Menteri Kewangan, tapi kebetulan masa tu. Sebab itu saya tulis kepada Bank Dunia, hentikan pinjaman dari Bank Dunia. 1993 saya tulis surat kepada Bank Dunia, saya tak perlu lagi pinjam daripada Bank Dunia, full stop. Tahun bila? 93. Siapa minta pinjaman dari Bank Dunia sambung? Dr. Mahathir, tahun 99. Saya minta kalau boleh pinjam balik pada Bank Dunia. Itu fakta. Fitnah ni apa? Anwar pro IMF Bank Dunia, Mahathir anti. Yang anti minta hutang, yang pro batal hutang. Tengok sekarang ini fiskal kerajaan jadi macam ni. Kita ambil alih kita ni. Sudah tengok ni. Bila kita ambil alih punya angka ni tak senang. Berat. Tapi kalau tunggu 5 tahun lagi, hampir bankrupt. Tu bankrupt betul. Najib bankrupt betul. Nanti tengok merah. Ini bankrupt. Bila nak tolong rakyat, bankrupt. Saya kata saudara pun tahu, orang tanpa tahu, tak biasa cerita lebih. Saya 8 tahun Menteri Kewangan. Tak kalah. Saya nak cerdik ekonomi sangat tak. Tapi saya reti lah sikit. Sikit-sikit saya tu reti lebih dan Najib. Bahawa hutang sekarang itu, yang bebannya itu kan dibayar oleh orang lain. Jadi sebab itu saudara, yang kita tekankan sekarang ini program. Saya selalu dalam ucapan bahagian setengah itu kita tumpu program. Negara ini rosak kerana tamak halaba pimpinan. Saya dah sebut lembu kondo kecil cerita dia. Anak menteri gaji 30,000 ringgit sebulan kerana kerja dengan syarikat lembu. Semua orang tahu. Yang tak mau tahu orang UMNO saja. Anak kita kerja nak dapat 1,100 seksa, nak dapat 200 tambahan seksa. Bila saya sebut gaji minimum 1,100 dibantah. Ketua Menteri Pulau Pinang umum batal tol utara selatan. Dia kata bankrupt. Sebab apa bankrupt? Orang dah bayar lebih daripada itu. Saya masa jadi profesor di Georgetown University, ada 2 tol daripada kota Washington sampai ke Ruston tempat saya duduk. Satu tol baru yang kita kena bayar, satu tol yang 21 tahun dah batal tol, tak payah bayar. Kita 30 tahun 40 tahun bayar situ pula, kerana syarikat UMNO nak terkedah duit rakyat. Hidup Melayu. Sebab itu kita kena faham,
turun minyak, batal hutang PTPTN, batal tol, turun cukai kereta. Kata UMNO, kata Datuk Najib, bankrupt. Kita dah jawab, saudara, ini bukan cara kenyataan umum. Kita ada perkiraan bagaimana nak ambil alih tol itu supaya dibatalkan. Cukai kereta, saya dah sebut bagaimana boleh turunkan. Kita sekarang ada AP. Siapa dapat AP? Ketua UMNO, Ketua Wanita UMNO, Ketua Pemuda UMNO, dia dapat AP. Ketua Cawangan UMNO, RM20. Tu pun terakhir kami kerja. Sudah, berapa kalau kita tender AP itu? 2 bilion boleh dapat. Satu AP jual Mercedes di Sarawak dapat RM50,000. AP itu kos dia 50 sen. Hidup Melayu, Melayu tu dia dapat, yang lain bayar. Kalau kita batalkan AP, kemudian kita tender, kita estimate boleh dapat RM2 bilion. RM2 bilion itu kita boleh gunakan untuk turunkan cukai excise. Cukai excise ini cukai tambahan untuk bawa, untuk beli kereta dalaman, bukan yang import. Mana Honda ke Mitsubishi ke yang buat dalam negeri, selain daripada Proton dan semua ni, kita boleh turunkan cukai excise. Kalau kita turun cukai excise 20%, RM5,000-7,000 akan mengurangkan harga kereta. Saudara, kalau saudara nak beli kereta sekarang, boleh. Tapi kalau nak beli garanti lebih murah, tunggu lepas Pakatan Rakyat ambil alih kuasa. Saya jamin, kalau saya tak berani turun harga minyak, batal PTPTN dan laksanakan, saya tak akan berani pijak balik di Matang Pau. Dengar saya. Bukan sembang dan ketahuan. InsyaAllah kita dapat lakukan, kerana kita buat perkiraan ini. Tengok muka saya betul-betul. Tengok perut saya bahaya. Elak betul-betul. Memang betul-betul. Ajak perkataan tu aku kata tu aku kena marah. Betul. Adakah buat kerja macam ni? Tak ada langsung. Saya heran lah ya. Saudara tahu utusan. Ingat, saya bukan bahu dulu masa jalan Habib, utusan tu juga. Tu Anwar, masa tu ejen Libya. Sekali lagi lepas kena ISE, dia antaranya ejen Libya. Kemudian Anwar kahwin lari. Saya keluar-keluar pagi-pagi, Anwar kahwin lari. Suara abang depan ni. Aku kata, ya Allah. Ya, muka depan. Ejen Libya dapat 3 juta ringgit dari Libya. Ini kenyataan special branch. Oh, bukti ada. Lepas tu baik, saya jadi menteri. Bila jadi menteri, ketua pengarah utusan main jumpa saya. Datuk, yang dulu tu minta maaf ha? Tak apalah, sudah-sudah. Bukan, saya tak ada. Yang dia katakan Datuk tu, masa tu saya kursus di Jerman. Saya tak kata langsung, kerana saya dalam hati saya, dulu memang saya tahu Datuk memang sokong. Saya minta sokong dalam hati saya. Ni lepas ni pun macam tu. Tengoklah pilihan raya bulan November, saya duduk jangka di akhir tahun. Saya tak jangka tahun depan. Saya jangka insya-Allah pilihan raya tahun ini juga. Dan tahun ini insya-Allah kita Tawan Putrajaya, orang ni semua beratok, mai Datuk Seri. Saya sebenarnya tak ada langsung yang tulis tu, saya tulis. Saya dipaksa saja. Dalam hati saya tu memang malam-malam saya sembang hajat bagi Datuk Penang, tahu tak? Iya, aku tahu puak ni semua. Ya. TV3 nanti main. Saya kata, tapi teruk sangat you kata TV3 ni anu, segala lucah, segala kotor semua ni. Tak, yang tu bukan dia. Yang tu skrip Rais Yatim yang paksa. Mai pula Rais Yatim. Rais Yatim jumpa saya, dia kata, Adinda. Rais Yatim jumpa saya panggil Adinda. Kepala apa? Dia maki gua. Ya. Saya di Istana Negara hari Agung kat Supah. Hari kat Supah tu saya seorang ketua pembangkang lah, saya protokol. Yang sana ketua peguam negara, ketua hakim negara, menteri-menteri, timbalan menteri semua ada di situ. Saya seorang. Aku tak ada kawan, aku tak kira. Saya pun tengok nampak speaker duduk sebelah Gani Patel. Ya Allah. Ya, duduk sebelah Gani Patel. Dia pun kata, saya dengan Datuk Seri tak ada apa-apa, saya semua. Saya ikhlas. Sumpah, saya tak ada apa-apa dengan Datuk Seri.
Saya tak tanya pun. Yang tu belum perintah lagi. Kemudian Rais Yatin datang, nak minta ambil gambar dengan adinda saya ni. Saya bila disebut 2 kali adinda, saya cakap darah, kalau ke kanda ada maki aku tetap malam bahaya macam ni. Tapi puak ni macam tu. Kalau depan, sudah. Dia bukan ada pendidikan nak katakan, kami kata sebab kami yakin kamu salah. Tak ada. Kami sebut ini kerana memang kami yakin kamu ini khianat kepada bangsa Melayu, kamu ini alat pada DAP. Dia tak boleh kata. Bila kata, Allah politik, you tahulah. Saya dalam hati saya sama juga. Tapi yang insya-Allah saya duk bayangkan orang nak beratuk, cium tangan. Saya ingat bila menang, so insya-Allah saya ingat beratuk lagi. Kalau daripada pejabat Putrajaya tu kalau mai balik mentampau zaman kira orang keadilan orang PAS tak dan ujian ketua-ketua UMNO beratuk. Dia bukti tak betul. Saya, hati saya Datuk bukan tak tahu macam dulu tu, tak ubah sikit pun. Atau orang kempen tu line yang tu wayang saja. Tapi kita ni Ustaz Mutalib kata kena sabar, jangan dendam, jangan marah. Tak apa Ustaz, sabar. Sabar kadang gedebak sekali. Sebab itu saya yakin insya-Allah hal-hal ini hal kecil. Cuma mengapa saya sebut ini dan minta kawan-kawan sudahlah. Kita kempen maki ham untuk sah. Kita dengar ucapan. Apa yang saya tak tahu pasal kerajaan saya tahu. Yang kita sebut hanya bukti. Saya pergi Perancis, diserang jumpa peguam Perancis. Pasal apa? Pasal apa jumpa peguam Perancis? Pasal apa tak jumpa peguam Malaysia? Kes tu di Perancis. Awak hambangang sangat. Ya. Dan saya bukan pergi untuk jumpa peguam. Saya pergi untuk terima anugerah akademik, bersyarah di universiti dengan ahli-ahli akademik yang lain. Dia bagi anugerah akademik daripada UK, Belgium, Perancis. Dia bagi anugerah. UiTM saya tak boleh masuk. Tak apalah, tak ada anugerah, tak apalah, janganlah marah saya. Kerana pelajar-pelajar UiTM ramai dengan kita ni. Ya. Terima kasih banyak. Ini baru anak muda pejuang. Yang ni takut semua. Jadi saya bila sampai ke sana, jumpa siapa? Menteri Luar Kushner. Kemudian Menteri Luar Sweden Carl Bildt. Wakil-wakil Badan Islam Eropah. Kemudian jumpa Perdana Menteri Greece. Kerana datang ada jamuan 125 tahun International Herald Tribune. Saya siapa? Banduan Penjara Sungai Buloh. Pergi 2 hari penuh program pertemuan. Jumpa Carl Bildt, Menteri Luar Negeri Sweden. Dia tanya when is the elections? Tengok, kita harap saudara kebebasan dan demokrasi menang gitu gini. Saya nak terkelak jumpa Perdana Menteri Greece. Perdana Menteri Greece tu tahu keadaan kabut sekarang ni kan. Negeri dah nak bergerak. Dia jumpa saya pun, saya tak kenal dia. Yang Menteri Luar Sweden memang saya kenal dulu. Jumpa dia kata, how are you, Excellency? Saya kata, baik, thank you very much. I dengar election dekat. Dia kata, ya dekat. Saya ingat boleh jadi akhir tahun ni. Oh, saya harap you boleh menang. Geris orang dia boleh dengar-dengar kita boleh menang. Jadi sudah, bila ada masa, William Bourdon, peguam Perancis ni pun ada. Saya pergi singgah, tanya perkembangan terakhir. Apa dia kata? Dia terangkan tentang kes. Sebab itulah kerajaan Malaysia cepat-cepat kata belum ada pendakwaan, belum ada mahkamah, belum jalan lagi. Ni mahkamah sistem Perancis ni dia ada penyiasatan, ada kes baru dia angkat maka hakim. Sistem dia bila mari ke hakim itu sudah ada prima facie case, ada kes baru mereka hakim. Jadi sekarang ini hakim tu terus menyatakan siasatan, bukan oleh pendakwa, oleh hakim. Hakim yang siasat, mahkamah belum berjalan, tapi hakim mulakan siasatan. Peguam ni terang, peguam ini William Bourdon. Bila sebut Perancis kena sebut betul. Kalau ejaan William Bourdon, tapi kalau dalam bahasa Perancis William Bourdon. Bourdon dia abangkan saya, dia kata sekarang ni dah disebut dia yang pergi jumpa hakim. Siapa yang harus dipanggil?
Dia kata nama-nama ini kita dah senarai untuk dipanggil. Hakim luluskan. Nama mana yang hakim luluskan? Abu Razak Baginda, Zahid Hamidi. Dan Zahid Hamidi kerana kebetulan dia Menteri Pertahanan. Selepas itu Menteri Pertahanan yang terlibat pada masa itu Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu dalam senarai hakim. Baik, saya nak tuduh siapa salah, saya tak mau tuduh, biar mahkamah jalankan. Tetapi yang Najib susah payah minta Menteri Penerangan, tak ada, belum ada apa. Hantu pula saat Najib. Borang tahu, aku dah biasa pergi keluar masuk penjara, keluar masuk mahkamah biasa, mangli lah. Dan yang Mak Sabut lagi teruk, tak ada jalan, balik muka hang di mahkamah. Tapi orang punya Najib dia tak biasa lagi. Jadi sebab itu saudara, saya hanya jelaskan perkara itu. Tetapi media ni bila tak merdeka, inilah sebut saya balik kepada buku Thawrah Sya'ab. Apa kata Khardawi? Islam itu mesti pertahankan hurriyah, kebebasan. Apa artinya cakap tentang Islam? Ummatan wasatiyah, tapi tak ada kebebasan. Tidak ada kemerdekaan kalau tidak ada kebebasan, kata Khardawi. Saya kan di Parlimen sebutnya Khardawi, UMNO makatui. Saya kalau sebut Khardawi dengan Tayyip Erdogan, UMNO cukup marah. Tapi dia kata mesti hurriyah, kebebasan, wal karamah, hurriyah wal izzah, kekuatan. Kita kemerdekaan bagi kekuatan politik kepada rakyat, kekuatan ekonomi kepada rakyat, kekuatan ilmu kepada rakyat. Sebab itu saya kata pendidikan percuma. Sebab itu saya katakan naik gaji mereka. Sebab itu saya katakan turunkan harga barang. Ini disebut oleh Khardawi dalam Thawrah Sya'ab. Dan akhirnya wal karamah, angkat darjat manusia, wal adalah, dan keadilan bagi semua rakyat. Ini yang kita nak jadikan panduan dalam hidup, bukan slogan. Saudara, saya juga tahu dan kenal orang. Di Parlimen sudah tengok hari itu, bila dia tuduh 3 bilion, kita tanya siapa pertama kali bangkit. Baru ni bila saya cakap di Belanjawan, tanya Lim Guan Eng pun dia ada, seorang menteri pun tak berani hadir. Tak ada. Datuk Najib dah tahulah, memang tak berani. Yang lain tidak ada. Belanjawan negara kita bahaskan, dia tak sanggup ke depan. Cuma pasal salah aja bangkit tanya 1-2 soalan. Tapi kita bangkit, kita tunjukkan ini. Mana dia? Mana dia satu bukti Pulau Pinang hina tekan orang Melayu? Seorang tak bangkit. Yang dia kata tak ada kontrak. Kita jawab, dia diam. Mana dia bukti Selangor khianat orang Melayu? Tak ada. Sudah, dia tidak boleh hujah berdepan. Dia boleh hanya guna media fitnah. Sebab itu saya katakan, sebaiknya kalau betul kita nak nilai, kita kena dengar dua-dua pihak. Dan ini nampak bukan tradisi dalam UMNO. Saya nak bagi tahu sekali lagi, nak ulang sudah kesimpulan dia. Sudah sampai waktunya kita merdeka. Sebab itu kita guna tema Merdeka Rakyat. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kesedaran dan kebangkitan rakyat meningkat. Saudara bayangkan, cuba kita fikir, hari-hari TV kutuk Pakatan Rakyat, hari-hari utusan fitnah kita. Tetapi majlis kita kian hari kian ramai yang datang dengar. Kalau saudara percaya fitnah bahawa Guan Eng ini khianat kepada Melayu, atau Anwar orang yang paling rosak dalam dunia, atau Mak Sabu ini telah menjual agamanya, takkan saudara datang. Sebab itu saya nak katakan kepada rakan-rakan Batam Pau dan Pulau Pinang yang ada, saya ucap sangat-sangat tinggi terima kasih dan agama. Orang tanya dari mana datangnya kekuatan? Ya tentu kita doa, tapi kekuatannya daripada rakyat. Saya pergi mana-mana sambutannya cukup baik, saudara. Cuma sekarang ni kita kena kerja kuat betul-betul. Dan saya yakin hari ini rakyat kalau bangkit, tak ada yang boleh halang. Dia bagi duit, kita ambil. Dia bagi BRIM, bagilah 14 BRIM, kita ambil. BRIM mau banyak. Siapa? Ni ada yang tak ambil BRIM ni, ada sikit tak ambil kan? Ni ramai ni ambil BRIM. Hampa ni pun tak guna juga. BRIM ambil ceramah aku juga dengar. Tapi maknanya orang matang. Dan saya yakin kalau rakyat tu matang,
tak boleh kalah. Ini keyakinan kita. Fitnahlah banyak mana pun, sekejap Soros, sekejap Jet, ceritalah apa pun, ada saja, tiap hari ada model dia, model fitnah. Jawab tak berani. Cuba bagi tahu, betul tak Najib tak buat tender bagi kepada toke George Ken projek bilion? Betul tidak beli syarikat judi yang buat elektrik sampai 8.5 bilion daripada Ananda Krishnan? Betul tak Mahathir ada syarikat arak dengan keluarga dia San Miguel? Sepatah dia tak berani jawab. Yang dia boleh hanya fitnah. Sudah, kalau ada pemimpin Melayu yang bergelumang dengan syarikat arak, kalau ada pemimpin Melayu yang sanggup ambil bilion ringgit kontrak dan komisen, saya nak bagi tahu, itulah sebenarnya pengkhianat bangsa yang sebenarnya. Melayu ini ada maruah dan budaya, dan oleh demikian pertahankan akidah kita dan akhlak kita, bukan slogan kita. Imarahkan masjid kita, munajat kepada Allah dan tambah doa kepada kita. Seperti mana saya sebut lepas pada kes, rencana mereka terus, tetapi saya yakin dengan kekuatan doa. Dan seperti mana saya sebut juga, bukan jadi sini, di petani, di Indonesia, di India, di mana-mana, doa untuk kejayaan kita terus menerus. Sekali lagi saya ucap terima kasih sudah. Saya tak payah menyanyilah madu dan racun, kita dah nyanyilah. Dan saya ucap terima kasih dan doakan mudah-mudahan kita siap. Saudara, saya jangka pilihan raya sebelum akhir tahun ini. Mana saya tahu? Bukan saya kasyaf, tapi saya baca muka Najib itu. Saya baca, tengok, renung, tengok. Sebab dia sengaja nak sampaikan mesej pilihan raya tahun depan, BRIM tahun depan, projek tahun depan. Jadi dia bagi gambaran macam nak bagi tahun depan, semua orang tahu dia akan buat tahun ini. Kalau saya tak salah baca muka dan riak Najib, pilihan raya akhir November atau awal Disember, dan insya-Allah kita buat majlis kerakyatan sambutan di Putrajaya dengan berkat dan izin Allah SWT. Reformasi, lawan tetap